Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'. Alhamdulillah, bertemu bersama saya Ustazah Haiza Yuslina binti Misman dalam mata pelajaran Akhlak Darjah 3. Pelajaran yang ketiga, tajuk sabar. Baiklah murid-murid, kita lihat pengertian sabar. Ustazah harap murid-murid semua bersedia dan dapat membaca bersama-sama dengan Ustazah pengertian sabar. Baiklah, sabar artinya tabah dan tidak patah semangat. Orang yang sabar tidak mudah putus asa apabila menghadapi sesuatu bencana atau musibah. Sabar adalah sifat terpuji para rasul dan nabi. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 153 yang bermaksud, wahai sekalian orang-orang yang beriman, mintalah pertolongan, iaitu untuk menghadapi susah payah dalam menyempurnakan sesuatu perintah Tuhan dengan bersabar dan dengan iaitu mengerjakan sembahyang, kerana sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menyertai iaitu menolong orang-orang yang sabar. Seterusnya, seseorang itu perlu bersabar ketika bila? Yang pertama, ketika mengerjakan ibadah. Contohnya, kita hendaklah sabar ketika mengerjakan ibadah atau suruhan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh dalam melaksanakan ibadah haji. Kita hendaklah sentiasa bersabar dengan segala dugaan yang Allah Ta'ala berikan kepada kita ketika kita melaksanakan ibadah haji. Kedua, menahan diri dari melakukan perkara mungkar. Maksudnya di sini, kita hendaklah menahan diri kita dari melakukan perkara yang mungkar ataupun kejahatan. Contohnya, kawan-kawan kita atau rakan kita mengajak kita bermain basikal ataupun melepak-lepak. Tak perlu pergi sekolah katanya. Baik kita lepak-lepak saja. Ataupun kita main di luar kawasan sekolah tanpa masuk ke kelas dan sebagainya. Maka kita hendaklah ada sifat sabar itu, supaya dengan sifat sabar kita dapat menahan diri kita daripada melakukan perkara yang mungkar. Yang ketiga, menahan perasaan marah apabila dizalimi dan dianiayai. Maksudnya di sini, kalau kita dizalimi, kita diusik dengan pelbagai perkara-perkara yang negatif, ataupun kita dianiayai, hendaklah kita menahan diri kita dari sifat marah supaya tidak akan berlaku perkara-perkara yang tak diingini. Baiklah, seterusnya, seseorang itu perlu bersabar ketika kita lihat yang keempat, gagal dalam peperiksaan. Iaitu seseorang yang gagal dalam peperiksaan, jangan kecewa dan jangan putus asa. Malah kena berusaha dengan lebih bersungguh-sungguh lagi. Yang kelima, ditimpa bencana atau musibah. Contohnya berlaku kebakaran. Contohnya berlaku kemalangan, sakit dan sebagainya. Kita hendaklah sentiasa tabah dan sabar. Yang keenam, menghadapi ujian atau cabaran hidup. Seseorang yang menghadapi ujian ataupun cabaran hidup, contohnya kehilangan orang yang tersayang, kehilangan orang yang tersayang,
ahli keluarga kita meninggal dan sebagainya, kita hendaklah tenang dalam menghadapi ujian yang Allah Ta'ala berikan. Yang ketujuh, menghadapi penderitaan. Seseorang yang menghadapi penderitaan hendaklah redha dan bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya hati dia sentiasa tenang dalam menghadapi apa segala cabaran yang telah ditempuhinya. Baiklah murid-murid, seterusnya kita lihat ciri-ciri sifat sabar. Ciri-ciri seseorang yang mempunyai sifat sabar, yang pertama, cekal dan tabah. Kedua, tenang menghadapi masalah. Ketiga, tidak tergesa-gesa membuat keputusan. Keempat, tidak mudah putus asa. Kelima, tekun dan tidak cepat bosan. Seterusnya, yang keenam, redha dengan ketentuan dan kehendak Allah. Yang ketujuh, bertawakal kepada Allah setelah berusaha. Yang ke-8, kuat semangat. Baiklah murid-murid, itulah antara ciri-ciri 8 ciri-ciri sifat orang yang sabar. Baiklah murid-murid, alhamdulillah sampai di sini sahaja pembelajaran kita pada hari ini. Insya-Allah kita akan bertemu lagi pada tajuk yang seterusnya bersama saya, Ustazah Haiza, dan Ustazah harapkan semua murid-murid dapat memahami erti sabar dan kenapa seseorang itu perlu bersifat sabar, dan juga murid-murid dapat menyebut dan memahami ciri-ciri orang yang sabar. Wallahu a'lam bishawab. Sampai bertemu kembali. Selamat belajar semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.